Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Ogos bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Jenazah penunggang P. Hailing selamat disemadikan di kampung halaman. Juga bedah siasat 10 mangsa nahas Beechcraft selesai. Proses bedah siasat ke atas 10 mangsa nahas pesawat persendirian Beechcraft 390 Premier 1 yang terhempas di Lebuh Raya Guthrie selesai malam semalam. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata ketika ini pihaknya masih menunggu hasil padanan asid deoksiribonukleik DNA setiap mangsa. Pihak hospital telah selesai bedah siasat ke atas kesemua mayat dan juga anggota badan yang kita telah serah kepada hospital, iaitu daripada HR 001 sampailah HR 016, di mana dalam pencarian fasa ketiga pagi semalam kita ada juga jumpa sepihan-sepihan ataupun cebisan yang dipercayai kepunyaan dalam nahas ini yang kita tandakan sebagai HR16 lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah pagi tadi. Tambah Datuk Hussein, sebanyak 300 sampel cebisan mayat telah dihantar ke Jabatan Kimia bagi tujuan padanan DNA dan 30% berjaya diselesaikan. Proses bedah siasat berkenaan melibatkan 30 pegawai patologi dan forensik. Sementara itu, Datuk Hussein berkata satu lagi jenazah dijangka dapat dikenal pasti hari ini dan boleh diserahkan kepada waris esok. Selain padanan DNA, urusan pengecaman jenazah juga dibuat menggunakan rekod pergigian dan cap jari. Jelasnya lagi, pihak Jabatan Kimia sedang berusaha keras untuk melengkapkan semua padanan DNA dan dijangka selesai Isnin ini. Jenazah penunggang P. Hailing yang terkorban dalam nahas pesawat Kelmarin Allahyarham Muhammad Hafiz Muhammad Saleh, 32 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Al-Huda, Kampung Jerung, Sungai Petani sekitar jam 3.40 petang tadi. Terdahulu, Allahyarham Muhammad Hafiz disembahyangkan di Masjid Al-Huda sebaik jenazah tiba di kampung halamannya. Dianggarkan lebih 1,000 orang termasuk saudara mara dan penduduk setempat hadir ke masjid berkenaan bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Solat jenazah dan talqin dipimpin oleh Bilal 1 Masjid Al-Huda Izzuddin Arifin. Berita pemergian Allahyarham Muhammad Hafiz juga mencuri perhatian ramai. Ekoran kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi kepadanya ketika sedang keluar mencari rezeki. Menurut saksi kejadian, Allahyarham sempat menyebut Allahu Akbar sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, adik Allahyarham Nur Hidayah Saleh, 30 tahun, berharap agar orang ramai berhenti menyebarkan gambar dan video kejadian itu di media sosial. Saya nak minta tolong jasa baik seluruh rakyat Malaysia yang masih menyebarkan gambar video abang saya. Saya mohon sangat tolonglah padam dan hentikanlah sebar. Kita tak tahu yang Allah nak jemput dengan dia dengan cara macam tu. Tapi kita, orang kata apa, saya minta jaga perasaan keluarga. Ya, minta jaga perasaan keluarga sebab kami sebenarnya masih terkejut sebab dia abang sulung kan, masih terkejut. Allahyarham Muhammad Hafiz yang juga anak sulung daripada 5 beradik adalah pekerja P. Hailing yang kebetulan lalu di lokasi kejadian dan menjadi antara 10 mangsa yang maut dalam nahas Beechcraft di Elmina, Shah Alam. Allahyarham Muhammad Hafiz menjadi jenazah pertama yang dikenal pasti identitinya melalui ujian DNA sebelum jenazah diserahkan kepada keluarganya di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. Terdahulu jenazah dimandi dan dikafankan oleh petugas Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di Masjid Jami' Ar-Rahimiyah berdekatan Heshtar. Pukul 12 saya pergi ke Jabat Polis Shah Alam sampai pukul 3 pagi. Hari kejadian malam saya ada sini. Hari kejadian maknanya hari Khamis ya.
Khamis, malam Jumaat tu saya dah ada sini. Jelas Muhammad Saleh, kali terakhir Allahyarham Muhammad Hafiz menghubungi keluarganya adalah pada minggu lepas. Muhammad Hafiz antara 10 mangsa yang terkorban dalam insiden pesawat terhempas di Elmina 17 Ogos lepas. Laporan awal siasatan nahas pesawat Beechcraft yang terhempas kemarin perlu disediakan dalam masa 30 hari dari tarikh insiden. Siasatan yang dilakukan oleh pasukan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU itu bagi menentukan punca kemalangan bagi mengelak kejadian sama daripada berulang. Kementerian Pengangkutan menerusi satu kenyataan turut menegaskan penyiasatan yang dijalankan itu tidak bertujuan untuk membuktikan kesalahan atau liability. Bagi tujuan siasatan, Kementerian Pengangkutan memohon bantuan orang awam atau mana-mana pihak yang mempunyai sebarang bentuk rakaman video atau gambar yang relevan untuk tampil mengemukakan bahan berkenaan kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia melalui email seperti tertera. Orang ramai yang turut menyaksikan kejadian tersebut diminta menghubungi BSKU menerusi email atau talian khas. MOT juga merayu agar orang awam tidak menyebarkan imej dan video mangsa yang terkorban kerana ia boleh mengganggu siasatan dan menyinggung perasaan keluarga waris mangsa. Ogos 28 petang, pesawat ringan Beechcraft 390 Premier 1 berlepas dari Langkawi menuju ke Subang. 2.47 petang, hubungan pertama oleh Beechcraft dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang. Seminit kemudian, kebenaran mendarat telah diberikan. 2.51 petang, Menara Kawalan Trafik Udara Subang melihat asap dari lokasi nahas namun tiada panggilan Mayday dibuat oleh pesawat tersebut. Pada 2.55 petang, Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD terima laporan insiden. Pada jam 5 petang, Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han mengesahkan 10 nyawa terkorban dalam tragedi pesawat terhempas di Elmina, Shah Alam. 10.30 malam, operasi pencarian pertama selesai, terdapat 5 bungkusan serpihan badan yang kemudian dihantar ke Hospital Klang. 18 Ogos, 12.24 pagi, pencarian kali kedua selesai. 9.40 pagi, operasi pembersihan atau sweeping dilakukan sehingga jam 12.30 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan sumbangan peribadi baginda kepada balu Allahyarham Idris Abdul Talib Elias Ramali, Adlina Aisyah Ahmad Ruslim. Sumbangan itu disampaikan Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara Datuk Azwan Effendi Zaira Kithnaini. Allahyarham Idris Abdul Talib antara mangsa nahas insiden pesawat terhempas di Elmina. Adlina Aisyah pernah bertugas di Istana Negara dari tahun 2011 hingga 2015 sebagai seorang pegawai pentadbir sumber manusia. Seri Paduka Baginda dan Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan takziah di atas pemergian suami Adlina. Allahyarham Idris merupakan pegawai Kerajaan Negeri Pahang yang berkhidmat di Pejabat Agama Islam Daerah Raub sebagai pegawai penguatkuasa namun bercuti tanpa gaji awal tahun ini selepas berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Exco Pahang Datuk Seri Johari Harun. Insiden yang menimpa pemandu e-hailing Syarifuddin Syahri dalam nahas pesawat mendapat perhatian Grab Malaysia. Syarikat perkhidmatan e-hailing itu memaklumkan selain faedah perlindungan insurans, pihaknya juga akan memastikan waris mangsa menerima lebih banyak bantuan lain. Ketika lawatan di rumah keluarga Syarifuddin di Bandar Baru Salat Tinggi, Anthony turut menyampaikan bantuan peribadi. Turut hadir wakil syarikat Grab Malaysia yang akan membantu proses tuntutan insurans keluarga mangsa. Terdahulu, Grab Malaysia akan memastikan keluarga Syarifuddin menerima faedah pelindungan insurans serta bantuan lain termasuklah bayaran daripada dana Grab Partner Zakat serta sumbangan Grab Malaysia dan komuniti rakan penghantar. Syarifuddin 53 tahun yang kebetulan melalui kawasan Elmina antara 10 terkorban selepas kereta dipandunya dirempuh pesawat Beechcraft yang terhempas di Lebuh Raya Gatri berdekatan Bandar Elmina kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seketika nanti, tanjak tema Merdeka dapat sambutan hangat. Alhamdulillah bertemu lagi. Malaysia terkenal dengan kecemerlangan majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa MTHQA sejak penganjuran pertamanya pada 8 Mac 1960. Malam ini, MTHQA kali ke-63 membuka tirainya dengan tema Perpaduan Teras Malaysia Madani dan bakal menyaksikan penyertaan 52 buah negara. Untuk merasai suasana majlis perasmiannya malam ini, kita bersama wartawan Zatil Husna Zaharul Lail di WTC. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana الآن في مركز التجارة العالمي WTC كوالا لومبور وأريد أن أرحب بجميع الضيوف والمشاركين من الدول المختلفة إلى بلادنا ماليزيا للاحتفال الماليزي الدولي بتلاوة القرآن وحفظه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بلادنا ماليزيا المحبوبة. Baik, para penonton, jangan tukar saluran berita anda kerana sekarang anda sedang menonton berita Al-Hijrah yang sedang berlintas langsung dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di mana berlangsungnya Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa atau MTHQA kali ke-63 bagi tahun 2023. Baik, seperti tahun-tahun sebelumnya, Malaysia kekal menjadi tuan rumah bagi acara MTHQA pada kali ini yang akan berlangsung selama 6 hari bermula malam ini 19 Ogos sehinggalah 24 Ogos ini. Jadi untuk makluman para penonton, majlis perasmian dan pembukaan MTHQA kali ke-63 ini akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan bermula kira-kira jam 8.45 malam ini. Jadi apa yang menarik untuk MTHQA pada kali ini adalah kembalinya acara hafazan Al-Quran yang mana sebelum ini telah ditangguhkan selama 3 tahun di mana sebelum ini memfokuskan kepada acara tilawah Al-Quran sahaja. Jadi sepanjang 6 hari ini anda akan diperdengarkan bacaan Al-Quran secara hafazan dan juga tilawah daripada 76 orang peserta keseluruhannya dari 52 buah negara merentasi benua termasuklah negara yang jarang didengari seperti Saint Lucia, Barbados dan Bahamas. Jadi boleh dikatakan selepas 3 tahun acara hafazan ditangguhkan, jadi tahun ini peserta hafazan lebih mendominasi di mana 40 orang peserta dari 30 buah negara akan memperdengarkan hafazan mereka yang akan diadakan pada 11 siang. Manakala pada sebelah malam, 36 orang peserta dari 27 buah negara akan memperdengarkan alunan bacaan Al-Quran secara bertaranum. Jadi saya pasti para penonton tidak sabar untuk menyaksikan khususnya 4 persembahan peserta tuan rumah, iaitu 2 peserta tilawah iaitu Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi, satu-satunya peserta Qori OKU penglihatan dari negeri Kelantan, dan Nur Hidayah binti Abdul Rahman dari Terengganu. Manakala 2 lagi peserta hafazan iaitu Ahmad Ikmal bin Muhammad Ridwan dari Johor dan Dian Karisma Muhammad Japar dari Sabah, yang mana mereka memenangi tempat pertama dalam kategori masing-masing pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan yang diadakan di Pulau Pinang pada Jun lalu. Jadi baik para penonton, apa yang saya boleh kongsikan, keadaan di sini sangat meriah tetapi tenang walaupun kita baru nak membuka tirai MTHQA ini. Berpuluh rombongan bas yang membawa para penonton dari dalam dan luar negara hadir untuk sama memeriahkan majlis pada malam ini.
Ini kerana saya yakin pada seperti tahun-tahun sebelumnya ramai yang ternanti-nanti untuk menonton secara langsung dan hadir sendiri bagi merasai kemeriahan MTHQA ini. Jadi jika pada awal tadi saya mengalu-alukan kehadiran para penonton dari luar negara dalam bahasa Arab, kini saya akan mengalu-alukan kehadiran para penonton di Malaysia untuk sama-sama hadir memeriahkan majlis ini. Bagi yang tidak berkesempatan untuk hadir, jangan risau, anda boleh menonton majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan disiarkan secara langsung menerusi saluran TV Al-Hijrah sehingga 24 Ogos ini bermula dari jam 9 pagi hingga 12.30 hari dan acara tilawah bermula jam 8.45 malam hingga 11.30 malam. Baik, saya kira sampai itu sahaja laporan saya pada malam ini. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Terima kasih, Muhsin. Untuk laporan daripada WTC. Kita ke laporan seterusnya. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menzahirkan rasa duka cita terhadap pihak yang sengaja mensensasi serta mempolitikkan isu berkaitan agama, bangsa dan institusi diraja 3R sejak kebelakangan ini. Titah baginda, jika isu 3R ini dibiarkan, ia akan menyebabkan kestabilan negara tergugat sekaligus menjejaskan usaha pembangunan ekonomi. Perkara-perkara menyentuh agama, raja dan kaum yang disensasikan jika berlaku hendaklah segera dipersembahkan ke pengetahuan beta dan mendapatkan nasihat beta jika perlu dilaporkan kepada pihak-pihak berkuasa dan badan perundangan. Sultan Nazrin bertitah demikian pada mesyuarat Dewan Negara Perak ke-172 di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar petang tadi. Baginda bertitah, sekolah adalah salah satu institusi yang berperanan penting untuk menyemaikan semangat perpaduan serta kesetiaan kepada raja dan negara. Bagi tujuan itu, titah baginda, orang-orang besar jajahan juga perlu bergaul dengan warga pendidik, menghadiri program kokurikulum di sekolah dalam usaha menyemaikan semangat kesetiaan kepada raja dan negara. Golongan remaja juga perlu didekati dengan kata-kata nasihat dan kegiatan-kegiatan yang membolehkan mereka menjadi warga berharga kepada negara sekaligus membantu usaha memupuk perpaduan kaum. Kementerian Kewangan MOF tidak akan berkompromi soal kebajikan masyarakat orang asli di negara ini, khususnya membabitkan isu pendidikan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia bagi memastikan generasi orang asli dapat menikmati taraf hidup lebih baik dan mempunyai pekerjaan berpendapatan tinggi. Mereka patut menjadi accountant, mereka patut jadi doktor, mereka patut jadi profesional yang lain, pengurusan, manager, jadi pensyarah. Itu yang kita harapkan supaya generasi kedua orang asli tidak mewarisi pekerjaan yang bukan berpendapatan tinggi di kalangan keluarga. Terdahulu beliau menyerahkan 1,000 naskah tafsir Al-Quran kepada belia orang asli di Johor Bahru petang tadi. Usaha tersebut mendapat kerjasama Persatuan Hufaz Malaysia, Perbadanan Islam Johor serta Jabatan Kemajuan Orang Asli Johor. Ia merupakan projek perintis yang pertama kali diadakan membabitkan golongan orang asli di negara ini. Tanjak tidak lagi dilihat sebagai aksesori eksklusif untuk digayakan pada majlis kerakyaan, malah ia sudah sinonim dalam kalangan anak muda. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini, permintaan terhadap aksesori tradisional Melayu zaman dahulu itu semakin mendapat sambutan. Bukan soal untuk meraih keuntungan semata-mata, pembuatan tanjak bertemakan jalur gemilang itu sekaligus melambangkan sifat patriotik rakyat Malaysia. Seni membuat tanjak yang dimiliki Iskandar Zulkarnain Zaharin 39 tahun dilihat berbaloi, memandangkan tanjak terus menjadi pilihan sebagai aksesori kepala. Dia yang membuat dan menjual tanjak secara sepenuh masa berkata, kreativiti yang dimilikinya itu bertitik tolak daripada rasa cinta terhadap keunikan busana Melayu. Tanjak ni kalau kata yang sebenar dia mesti kena ada 3 tu. Dia simpulan, kemudian dia ada tapak dan juga layaran. Dan juga bila kita pakai tu dia ada cara dia kena naikkan pucuk di telinga kanan. Itu cara pakai tanjak yang sebenar. Dia tak nampak macam headband ataupun headgear ke, dia tak nampak macam kita pakai headband lah. Headband ni biasa kita pakai, kita ikat kan ataupun kita lekatkan dia. Bukan macam tu. Dia memang ada dia kabel kita pakai tu
Dia ada dia punya cara pakai dan kita naikkan dia punya pucuk tu, maka dia cukuplah sebagai apa orang kata tanjak. Menurut anak kelahiran Pantai Remis ini, idea untuk menghasilkan tanjak merdeka tercetus selepas mendapat banyak permintaan pada bulan kemerdekaan. Mengakui tidak selesa menggunakan jalur gemilang walaupun cara itu lebih mudah, dia memilih menggunakan tudung bawal bermotif bendera negara. Tanjak ini dihasilkan menerusi ilhamnya sendiri dan 3 bentuk yang mendapat permintaan tinggi ialah tanjak kresi balung, kresi layar dan kresi ombak tinggi. Walaupun mahir, pembuatan tanjak memerlukan kesabaran tinggi dan Iskandar memerlukan masa 1 jam untuk menyiapkan satu tanjak, itu pun bergantung kepada jenis kain dan jenis tanjak yang ditempah. Ia dijual pada harga RM50 hingga RM90. Tidak hanya memikirkan keuntungan semata-mata, Iskandar dalam pada itu bangga dengan semangat kenegaraan yang ditunjulkan rakyat Malaysia. Tanjak hasil tangan Iskandar boleh didapati di Dataran Putrajaya pada sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Lagi perbuatan hina Al-Quran. Alhamdulillah bertemu lagi. Di United Kingdom, seorang jururawat didapati bersalah membunuh 7 orang bayi dan cubaan membunuh 6 lagi bayi di bawah jagaannya. Lucy Latby, 33 tahun, membunuh bayi-bayi berkenaan dengan pelbagai cara, antaranya dengan menyuntik insulin. Latby ditahan selepas jumlah kematian bayi meningkat drastik di unit Neonatal Countess of Chester Hospital di England antara Jun 2015 hingga Jun 2016 sekaligus mencetus kecurigaan. Siasatan mendapati jururawat durjana itu dengan sengaja membunuh bayi di unit jagaannya dengan menyuntik angin, memberi susu secara berlebihan dan meracuni mangsa dengan insulin. Identiti kesemua bayi yang menjadi mangsa wanita berkenaan tidak didedahkan atas perintah mahkamah. Perbicaraan berlangsung selama 10 bulan bermula Oktober tahun lalu, sekaligus menjadi perbicaraan kes bunuh terpanjang dalam sejarah United Kingdom. Tarikh jatuh hukum ditetapkan mahkamah 21 Ogos ini. Perbuatan biadab menghina Al-Quran berulang lagi. Kali ini provokasi itu dilakukan pemimpin kumpulan sayap kanan Pegida yang bertindak mengoyakkan kitab suci itu di hadapan kedutaan Turkiye di The Hague, Belanda. Selain mengoyak, ekstremis Edwin Wagensveld turut memijak Al-Quran. Perbuatan melampau itu dibantah kira-kira 50 umat Islam yang berhimpun di kawasan berhampiran. Keadaan menjadi agak tegang setelah sebahagian daripada mereka melontarkan batu dan dihalang pihak berkuasa. Kerajaan Belanda pada Jumaat mengecam perbuatan Islamofobia kumpulan ekstremis itu, namun mendakwa tiada kuasa untuk menghalang perbuatan berkenaan. Perbuatan menghina Al-Quran sering dilakukan pemimpin kumpulan Pegida yang melihat Islam sebagai ancaman kepada Eropah dan menyamakannya dengan Nazi. Kebakaran hutan di utara Pulau Tenerife, Sepanyol semakin tidak terkawal. Setakat ini, 5,000 hektar kawasan musnah dijelat api sekaligus memaksa lebih 4,500 penduduk berpindah. Gelombang panas disertai angin kencang menyukarkan usaha memadamkan kebakaran. Menurut pasukan bomba tempatan, usaha memadam kebakaran tetap diteruskan walaupun kebakaran semakin memburuk. Lebih 225 anggota bomba bertungkus lumus memadamkan api yang tetap diteruskan pada waktu malam. Menurut pihak berkuasa, asap akibat kebakaran itu menjulang sehingga 4,000 meter ke udara dan dapat dilihat menerusi satelit. Kebakaran hutan ini adalah yang terburuk di Kepulauan Canary dalam masa 4 dekad. Kucing bukan sekadar haiwan peliharaan, malah turut berperanan mengurangkan tekanan psikologi kepada manusia. Di Gaza, sebuah kafe kucing mula popular dalam kalangan penduduk di zon kepungan itu. Menurut pemilik Meow Cat Cafe, Nehma Mabad, 50 tahun, idea membuka kafe kucing itu tercetus atas rasa tanggungjawab memberi kegembiraan kepada penduduk Gaza yang hidup dalam kepungan Zionis. Pengunjung hanya perlu membayar 10 shekels atau bersamaan RM12 sejam untuk bermain bersama haiwan comel itu.
Sejak dibuka baru-baru ini, kafe kucing ini mendapat sambutan amat menggalakkan daripada penduduk Bandar Gaza. Salah seorang pengunjung, Manar Abu Samra, berkata dia teruja dan berpuas hati dengan tahap kualiti kafe dan kucing-kucing yang dipelihara. Ia sedikit sebanyak dapat meredakan tekanan hidup seharian. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Menutup tirai berita Al-Hijrah malam ini, saksikan kemeriahan Treasure Hunt bersama media, anjuran Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang turut disertai kaki tangan TV Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.